إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana masih Allah Subhanahu wa taala memberi kurnia kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat, nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan juga nikmat hidup harian kita yang masih tenang, senang. Tidak berapa banyak kita dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saudara kita di Palestin, yang mana pada hari ini, hari yang ke 48 ataupun hari yang ke 49 yang berlaku dengan saudara kita di Gaza, Tufan Al-Aqsa, yang mana jihad yang dilakukan itu bukan tujuan yang lain, tetapi adalah tujuan rakyat-rakyat Palestin ataupun Hamas menjadi wakil kepada kita selaku umat Islam untuk nak membelakan sebagai masjid yang selaku kiblat yang pertama bagi Nabi Muhammad dan juga umat Islam, iaitu Al-Masjid Al-Aqsa di Palestin. Mereka adalah wakil kepada kita, wakil kepada rakyat Islam, bahkan mereka adalah wakil kepada rakyat orang-orang Arab yang duk sekeliling Palestin ataupun negara-negara Arab, yang mana negeri Arab dan juga rakyat orang Arab yang duduk tepi Masjidil Aqsa ataupun Palestin hampirnya 2,000 juta orang Arab, orang Islam. Tetapi mereka yang sedikit mujahidin dan juga rakyat-rakyat Gaza itu adalah wakil ketuatan kita umat Islam, bukan wakil kepada sesiapa pun. Dan juga ingatlah kata ini adalah jihad agama di antara Islam dan juga orang Yahudi. Jihad agama, dan juga mereka tak jihad bersama dengan Israel, kerajaan Israel ataupun Yahudi.
mereka untuk nak membelakan Islam, bumi Islam, dan juga nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ditinggi di bumi Palestin. Sesama kita mengkhayakan, cinta nakan, tengok katanya, kalaulah rakyat Palestin buat seperti mana sedunia kira katanya nak bela wakpo, nak saya wakponya bumi Palestin, wakpo tak beri dengan secara mudah-mudah kepada kerajaan Yahudi Israel. Bahkan Amerika dan juga Israel sendiri pun telah cari jalan keluar. Royak kepada Mesir, Abdul Fattah As-Sisi sebagai Perdana di Egypt katanya, berilah sekeping tanah ataupun padai pasir untuk rakyat Gaza ini berhijrah dan juga pergi duduk di tempat itu. Dan juga Abdul Fattah Sisi pun telah setuju katanya, kita akan beri satu sekeping tanah bumi Mesir, padai pasir yang luas, memberi kepada rakyat Gaza kalaulah mereka hendak nak hijrah dan juga tinggal bumi mereka di Gaza itu. Tetapi ini adalah jihad, dan juga adalah jihad walaupun bukan jihad talab untuk nak membukakan negeri, meluahkan negeri bumi Islam, tetapi yang paling kurangnya adalah jihadud dafa', penkan jihad untuk nak pokpong dindan kong tu eng, leka syawit sabsin kong tu eng. Kalau tak lawan mereka pun bunuh orang Yahudi, kalau tak lawan Yahudi pun bunuh, kalau lawan pun bunuh juga. Tetapi sebenarnya jihad bagi mereka tidak ada hari yang mereka halah ataupun kalah. Dua pilihan sahaja bagi mereka, baina nasrin wa istishhadin. Emanya benar, emanya mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah benar yang Allah Subhanahu wa taala masih cuba kepada saudara kita di Palestin, di Gaza ataupun di West Bank, apa yang telah berlaku. Dan juga bukan hanya 48 hari, 49 hari ini sahaja. Kerana peperangan yang berlaku di antara orang Yahudi dan juga saudara kita di Palestin selamanya sudah 75 tahun. Semenjak daripada hari mula-mula Israel, Yahudi i'la ijtihad untuk meletakkan negara mereka, setapana Rad Israel kenma hari tu paginya i'la, petai dah berlaku perang di antara orang Islam di tepi-tepi itu dan juga dengan orang Yahudi. Dan juga peperangan, keganasan, kezaliman dan juga bunuh saudara kita itu tu telah adanya semenjak 75 tahun dulu sampai kepada hari ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, gambaran luar yang kita tengok kepada rakyat Palestin ataupun saudara kita seagama dengan kita, yang ada Tuhan sama dengan kita, gambaran luar kita tengok kata Allah Subhanahu wa taala sedang duk cuba mereka. Allah Taala sedang duk cuba saudara kita di Palestin. Tetapi ingatlah, di dalam cubaan yang Allah Taala sedang duk cuba kita, semasa itu juga Allah Ta'ala sedang duk cuba kita sebagai umat Islam seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrah asal, biasanya Allah Ta'ala tak cuba mana-mana kumpulan umat Islam, tidak cuba mana-mana negara Islam, melainkan Allah Ta'ala cuba juganya umat Islam yang lain. Adakah umat Islam yang lain itu masih hidup ataupun telah mati? Adakah Allah Ta'ala nak cuba juga, adakah mereka adanya iman seperti mana mereka kata ataupun sebut dengan mulut mereka, amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah beriman kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sedang duk cuba kata beriman sungguh kedak. Kerana hakikat iman yang sebenar, mengikut Al-Quran dan juga mengikut hadis Nabi SAW, pasti kita kena ada perasaan sama tong mi kuam rusuk ruam dengan apa yang berlaku dengan saudara kita di Palestin. Tetapi bagaimana saudara kita
kanak-kanak, orang perempuan, hampirnya 70% yang telah dibunuhkan oleh orang Yahudi di Palestin. Tetapi ramai lagi daripada kalangan umat Islam hari ini berita-berita itu tak sampai kepada mereka. Ramai lagi daripada pemuda-pemudi kita yang kalaulah kita tanya mereka hari ini, adakah kamu telah nampaknya video yang sebar sama ada dalam Facebook, yang sebar sama ada dalam YouTube, yang sebar sama ada dalam Instagram ataupun TikTok? Biasa tengok kedak video saudara kita yang dibunuhkan di Palestin. Ramai lagi daripada kalangan mereka jawab kata tak biasa nampak, tak melepas ataupun tidak melalui mata mereka. Bagaimanakah benda itu telah melepas ataupun tidak lalu mata umat Islam seluruh dunia? Ini adalah cuba juga Allah Ta'ala sedang-sedang duk cuba kita. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi telah sabda katanya, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Apabila rakyat-rakyat kawasan negeri Syam, yang mana Syam hari ini meliputi sama ada Suria, Lebanon, Urdun dan juga Palestin, dan juga kita tak syak katanya ibu kota Syam adalah di Baitul Maqdis di Palestin sekarang ni. Apabila kawasan Syam ataupun ahli-ahli negeri Syam dirusak, dibunuh habis, maka kita selaku umat yang lain daripada mereka, fala khaira fikum, fala khaira fikum, kita tak akan nak dapat kebaikan apa pun di dalam hidup kita dunia ini. Raucak maimi wandera kwam di ngamak raila. Hidup kita saja, tidak ada apa-apa faedah sikit abuk kalaulah rakyat ahli Syam telah dibunuh ataupun dirusakkan. Dan juga ini adalah cuba untuk nak tesak umat Islam katanya iman sungguh kedak. Yang paling kurangnya ayat yang kita duk dengar semua katanya innamal mu'minuna ikhwah. Ayat yang sangat pendek, tidak panjang, tetapi dia adalah cuba yang hakikat sebenarnya Allah Ta'ala nak cuba kita, adakah kita ada perasaan sama dengan mereka. Seperti mana Nabi SAW katanya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Orang beriman dengan sesama orang beriman. Kita adalah orang yang beriman, adanya Tuhan, beriman kepada Nabi yang sama, semaya dan juga menghadap kepada kiblat yang sama. Beriman, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita dengan mereka, Nabi SAW yang katanya seumpama dengan badan yang satu. Priap semen rengrang diaukan. Kita tubuh badan kita ni tak tahu berapa anggota ataupun awak-awak yang ada dalam tubuh kita. Semasa kita sakit gigi, anggota yang lain kita tidak boleh nak buat gapo-gapo. Kita sakit perut, kepala tak sakit kali, gigi tak sakit kali, tapi sakit hanya perut. Tapi tubuh badan kita seluruh tak boleh nak buat apa-apa kerana sakit sama dengan perut yang sedang-sedang duk sakit. Tapi bagaimanakah saudara kita di Palestin dibunuh, diganah, tetapi anggota yang lain, kita sebagai anggota yang lain, tangan yang sedang dipotong di Palestin, tetapi kita tangan yang lain, yang belah yang sebelah lain, bagaimana masih hidup dengan tenang dan juga tidak ada apa-apa pun pendirian kita ataupun cutjun kita untuk nak tolong dan juga nak sokong kepada saudara kita di Palestin. Ini menunjukkan katanya iman kita ini boleh jadi ada kekurangan. Mika bokprong di mana-mana tempat. Dan juga ini adalah hakikat yang kita boleh royak katanya iman umat Islam pada hari ini adalah iman yang lemah. Iman yang lemah. Seperti kita royak tadi katanya hampirnya 2000 juta song palan
orang Islam yang ada di dalam negara-negara Arab yang duk tepi Palestin itu. Setelah mana percuma OIC akhir sekalinya, Tubik bersuruh katanya, hanya yang boleh buatnya riek rong lek pranamkan katam kong you ataupun Israel พียง เท่านั้นเอง. Tidak boleh nak buat apa-apa pun. Tidak boleh nak hantar senjata. Tidak boleh nak bui senjata awut ataupun sehengernya lubang dua hidung Gaza sebagai lubang hidung yang terakhir di sempadan Mesir dengan Gaza dan Rafah ni. Akhir sekali nak boleh buka, tak boleh buka. Kerajaan Mesir nak buka pun takut kepada mereka. Tak saya buka pun takut rakyat saudara Palestin takut mati, tak ada nak menyawa. Kerana pertolongan itu sedang-sedang duk taka di tepi sempadan Mesir. Itu adalah lemahnya iman umat Islam pada hari ini. Walaupun dengan jumlah, dengan bilangan yang nampak kata banyak, tapi benar seperti mana Nabi SAW sebut di dalam hadis. Nabi SAW sebut katanya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir dah juga dekat dah umat Islam akan diketuk ataupun dibuat gana, dibuat zalim kepada rakyat-rakyat yang lain. Rakyat lain ni mari menzalim, mari tekan kepala kita sehingga kita tak boleh nak lawan apa pun dengan mereka. Sahabat tanya kepada Nabi SAW pada hari itu, wa min killatin nahnu yawma idzin. Hari itu fak kami ni ada sikit ke ya Rasulullah? Ada sikit ke sampai kau tak boleh nak lawan dengan umat-umat yang lain yang telah menzalimi kita? Tapi Nabi SAW sebut katanya, bal antum yawma idzin kathir. Dak, bahkan hari itu bilangan ataupun jumlah fak kamu hai umat Islam hari itu kathir, banyak. Tetapi banyak itu ghutha'un ka ghutha'is saili, banyak seperti buih yang berada di dalam laut. เปรียบเสมือนฟองน้ำที่มีอยู่ในน้ำทะเลในมหาสมุทร ikut angin yang nak pupuk pergi kepada belah kanan, kita akan ikut ke belah kanan. Ikut angin yang akan pupuk pergi kepada belah kiri, umat Islam pun akan pergi kepada belah kiri. Mudah-mudahan kata ikutlah Yahudi nak heret hidung umat Islam pergi kepada mana belah, umat Islam pun akan turut. Sehingga dalam satu hadis lagi Nabi katanya, sehingga kalaulah orang Yahudi, orang Nasara, umat mereka yang jadi seteru kepada umat Islam, heretnya umat Islam pergi masuk di dalam lubang jawab, juhradabbin ladakhaltumuh, umat Islam pun akan usaha juga nak masuk di dalam lubang jawab. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah hakikat sebenar dan juga benar seperti kan payakon oleh Nabi SAW. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, apakah pendirian kita hari ini? Saya nak sudi memberi di atas mimbar pada hari ini tiga perkara, tiga D ataupun tiga dan. Dan yang pertama, D yang pertama, iaitu paling kurangnya iman kita, jangan kita malah untuk nak berdoa kepada saudara kita di Palestin. Jangan kita menghina-hinakan senjata ini, kerana doa silahul mukmin, doa adalah senjata keawut kong bandar pusat. Kalau kita lemah nak lawan dengan doa, kita nak lawan dengan apa lagi umat Islam? Jangan malah untuk kita nak berdoa kepada saudara kita. Yang keduanya, yang kedua iaitu derma, ruamkan bericak, sedekah tolong untuk saudara kita di Palestin. Dan juga yang ketiganya, yang ketiga, D yang ketiga iaitu dakwah. Maksud dakwah di sini menyebarkan maklumat ataupun isi berita-berita yang sebenar. Kerana hari ini orang Yahudi ataupun Samnakau Barat hari ini
usaha nak sairapisi ataupun nak sebar berita yang nampak gamanya jahat terhadap umat Islam, khususnya kepada saudara kita di Palestin. Kalaulah kita tak sebar, tak guna alat sosial media kita hari ini, tak lawan dengan maksa kebut yang usaha nak tutup apabila kita sebarkan berita mengenai dengan saudara kita, maksa kebut tuai kepada Facebook, akan tutup berita itu. Kalaulah kita tak lawan, bilanya dunia akan nak tahu hakikat sebenar yang berlaku terhadap saudara kita di Palestin. Ini adalah paling rendah-rendah iman kita yang kita boleh tolong saudara kita. Ingatlah, kalaulah kita tak tolong saudara kita, apakah kita yang akan nak jawab di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat? Nabi SAW cerita satu orang lelaki yang dahaga air dan juga terjumpaknya telaga air, turun di dalam telaga, minum air sampai ke hilangnya dahaga. Keluar daripada telaga itu, nampaknya seekor anjing yang dahaga seperti dia dahaga tadi juga. Lalulah dia turun kepada telaga tadi dan juga cebok air dalam kasut dia, naik mari untuk beri air itu kepada anjing yang sedang-sedang dahaga boleh minum. Nabi SAW katanya, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu wa adkhalahu al-jannah. Allah Ta'ala terima kasih kepada lelaki ini yang tolong ambil air untuk anjing tadi itu boleh minum. Allah Ta'ala telah ampun, Allah Ta'ala telah memasuki dia dengan sebab perbuatan dia itu. Itu dengan anjing, seekor anjing. Apakah dengan manusia? Apakah dengan jiwa, berjuta-juta jiwa manusia? Dan juga mereka itu adalah saudara kita di Palestin. Kalaulah kita tak tolong itu tu, bagaimana kita nak jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bahkan kalaulah kita tidak ada sunruang sikit habuk untuk nak tolong, doa pun tidak, sedekah pun tidak, menyebar ilmu yang benar pun tidak, bahaya kita. Seperti satu cerita lagi yang Nabi SAW sebut, katanya seorang perempuan kurung seekor kucing sehingganya tak boleh makanan dan juga tak boleh minum kepada kucing itu, sehingganya kucing itu mapuh, dan juga orang perempuan ini kena masuk neraka dengan sebab kurung kucing tadi. Kalaulah kita nampaknya hari ini Yahudi telah melikungi dan juga negeri Mesir yang nak buka saya buka, sedang-sedang duk kurung saudara kita 2,300,000 saudara kita di Palestin. Dan juga kita umat Islam duk tengok sahaja di tempat-tempat yang tinggi, nampaknya video tengok sahaja, berdoa pun tak, tolong pun tak, dan juga menyebar ilmu yang sebenar pun takut. Apakah kita yang akan nak jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Surah menyuruh kepada umat Islam secara umumnya dan juga menyuruh kepada pemuda-pemudi kita pada hari ini. Hari ini kalaulah kita tanya 70% daripada kalangan yang mati syahid, yang dibunuhkan oleh Yahudi adalah kanak-kanak dan juga ibu orang perempuan. Apakah sebab? Kerana hari ini mujahidin yang sedang-sedang duk lawannya dengan Yahudi adalah kanak-kanak yang telah yatim pada berpuluh tahun dulu. Dan juga mereka bunuh pemuda, kanak-kanak dan juga orang perempuan, tujuannya untuk nak menghabiskan wati mujahidin
Islam pada zaman ataupun 10-20 tahun depan yang mereka akan besar. Dengan sebab itu kita kena ingat katanya, semenjak kerajaan Islam sebagai khalifah yang terakhir iaitu kerajaan Utsmaniyah di Turki yang jatuh, dan juga puncanya orang yang duduk belakang bukan lain juga mereka adalah orang Yahudi juga yang usaha, habis cakap usaha untuknya menjatuhkan kerajaan Islam di Turki sebagai khalifah. Semasa itu Islam dapat mentadbir ataupun ada penti pokrong lok ni klub kelum 3 tawib. Tetapi akhir sekali jatuh pada tahun 1924, dan juga 24 tahun selepas daripada itu Israel ataupun orang Yahudi isytihar meletakkan negara mereka dengan ambilnya bumi Palestin saudara kita. Yang saya nak rakyat di sini katanya, ingatlah a'da'una ataupun a'da'ul Islam la yanamun wa la yal'abun. Satru Islam maiเคยหลับไหลและไม่เคยละเล่น tak main-main dan juga tak tidur. Mereka hidup sama, khabar sama, fikir sama, bagaimanakah untuk nak menghancurkan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Usaha, habis cakap usaha, tam yang rai nak buat balas mananya untuk nak cahaya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini ataupun agama Islam ini rusak, dan juga memadamkan cahaya Islam. Nak mapuhnya cahaya Islam tak seri, mudah-mudahnya tak seri Islam naik boleh. Dengan sebab itu habis masa untuk kita nak balas di antara kita. Dan juga habis masa untuk kita nak duduk seperti mana Nabi SAW ayat tadinya, seperti buih yang ada di dalam laut. Ikut angin yang nak pupuk kepada belah kanan, ikut angin yang nak pupuk kepada belah kiri. Ini headkan yang berlaku dengan saudara kita. Ambillah untuk jadi masa yang kita nak insaf, fikir dan juga baiki diri untuk jadi seorang Islam, seorang Muslim yang sangat berkualiti kerana Allah Subhanahu wa taala, Muslim yang bertakwa, Muslim yang zakiyun, yang cidik, bukan seorang Islam yang bodoh. Kerana masih kalaulah kita jadi seorang Muslim yang bodoh, tidak zakiyun, tidak cidik, masih lama itulah kita tak ada nak hamat dengan satru Islam. Ini sebagai usia yang terakhir di atas mimbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaikkan kita dan juga beri hidayah kepada umat Islam dengan secara seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين وانصرنا عليهم يا عزيز يا قهار. اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر مسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم ارزقنا
زيارة وصلاة إلى المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.